pertama kita akan buat satu sistem ringkas, iaitu sistem penambahan. Kita minta pengguna masukkan nombor pertama, masukkan nombor kedua, kemudian kita tambah dan kita paparkan jumlah. Kita buat sistem ringkas je lah untuk projek pertama ni. Mula-mula saya nak bagi cantik dulu, tukar dulu macam kucing ni saya tak nak lah. Saya nak pakai kakak AB. Okey, kakak AB letak situ. So nanti kakak AB yang akan berinteraksi dengan pengguna kita lah. Dan backdrop, saya nak tukar tadi, mana desert tadi. Okey, desert. Okey. Bertindih. Kalau kita nak edit kita punya backdrop ni macam ni, AB ni bertindih dengan backdrop cactus belakang tu, so tak cantik. Saya klik dekat stage ni. Kemudian saya nak flip. Boleh lah kalau kita nak tambah ni gambar burung kat atas ni ke. Nak lukis sendiri boleh, nak tambah tampal-tampal gambar lain pun boleh. Okey. Kita balik ke skrip kita. Okey, sekarang kita nak saya dah buat satu flow ringkas untuk perjalanan program kita nanti. Kita nak paparkan selamat datang selama 2 saat. Kita nak paparkan sistem penambahan paparkan ke sistem penambahan selama 2 saat. Kemudian baru kita minta user masukkan input. Okey. Okey, mula-mula kita nak paparkan selamat datang dan paparkan ke sistem penambahan selama 2 saat. Okey, kita klik kat AB ni, kita akan buat bila kita jalankan program, klik green flag ni. So, bila kita klik green flag untuk mulakan program, looks. Okey, AB ni akan cakap selamat datang selama 2 saat. Kemudian dia akan cakap pula ke sistem penambahan selama 2 saat juga. Okey, cuba kita play tengok. Kita run kan, tu klik hijau ni. Selamat datang ke sistem penambahan. Okey, jadi dah tu. Kemudian kita tengok langkah seterusnya. Kita akan minta user masukkan input. Kemudian kita akan simpan input tu ke variable nom1. Minta masukkan nombor kedua, kita simpan ke nom kedua. Dan akhirnya kita akan set variable jumlah. Dan kita buat kiraan lah. Nom1 tambah nom2. Di sini kita dah ada 3 variable. Nom1, nom2 dan jumlah. Kita dah boleh terus buat kita punya variable dalam Scratch supaya nanti kita boleh guna. Untuk buat variable kita pergi ke data. Okey, kita buat variable pertama nom1. Buat lagi variable nom2 dan buat lagi satu variable jumlah. Ini semua variable yang kita akan guna lagi. Okey, kita tengok balik flow kita tadi. Kita dah paparkan, sekarang kita nak minta user masukkan input. So untuk masukkan input ni kita pergi ke sensing. Kita akan ask and wait. Maksudnya kita tunggu user masukkan input lah. So kita akan paparkan, sila masukkan nombor pertama. Saya copy terus, paste. Okey. Bila user dah masukkan, kita nak simpan apa yang user masukkan tu ke dalam kita punya variable. So saya akan tengok variable kita ni kan. Nom1, nom2. Okey, sekarang kita minta nombor pertama. Lepas dia dah masukkan, kita akan set. Tukar dekat sini, klik arrow anak panah kecil ni. Nom1 ke yang sensing balik tadi. Jawapan. Maksudnya jawapan ni apa yang user tu type lah. Kita dah minta kat sini. Apa yang user tu balas, dia key in. Itu adalah jawapan. So kita akan set kat sini. Kemudian kita akan tanya pula nombor kedua. Saya copy, duplicate yang ni, letak kat bawah ni. Sila masukkan nombor kedua. Okey, bila user masukkan, kita akan ambil nombor jawapan tu, letak kat nombor 2. Okey, sekarang dia dah ada nilai. Nombor 1 nilai dia jawapan yang pertama ni. Nom 2 ni nilai dia jawapan yang kedua. Cuba kita play tengok.
Okey, sekarang kita boleh monitor kita punya data dekat atas ni. Sila masukkan nombor pertama. Saya masukkan 1 contohnya. Okey, sekarang variable nom1 dah ada nilai kan. So kita letak pula sila masukkan nombor kedua, saya masukkan contohnya 4. Okey, nom1 ada, nom2 ada dan skrip kita habislah. Dah habis kat situ je kita buat. Okey, seterusnya kita tengok balik kita punya flow untuk program kita. Sini dah, kita dah simpan ke variable nom2. Kemudian kita nak kira dan simpan hasil ke variable jumlah. Okey, kita kira, masuk dalam kita pergi ke data ni. Sekarang kita nak set jumlah ni sama dengan hasil tambah nom1 dan nom2 kan. So kita pergi ke operator, set jumlah ke mana tambah, ini tambah. Okey, kita letak dekat, gantikan tempat kosong tu. Sekarang kita dah ada nilai tadi, pergi ke data balik, ambil variable kita. Jumlah sama dengan nom1 tambah nom2. Okey, sekarang kita dah dapat dah nilai jumlah tu. Kita dah boleh paparkan. Looks, kita akan say. Okey, cuba kita say. Kita boleh letak jumlah tu dekat sini. Okey, dia tambah, dapat nilai jumlah dan paparkan jumlah. Cuba kita run tengok. Selamat datang ke sistem penambahan. 5 nombor pertama. Okey, ada kat sini. 4 nombor kedua. Okey, jumlah dah ada 9 dan dia paparkan 9 kat sini kan. Okey, betul lah tu. Tapi kita nak paparkan dengan ayat yang bergaya sikit lah. Hasil tambahnya ialah jumlah. Okay, kita nak paparkan macam tu. Okey, kita letak jumlah kat luar dulu. Pergi ke bahagian operator ni. Kita nak join dua benda. Kita nak join benda pertama ialah ayat ni. Saya tulis kat situ. Dan bahagian kedua ialah jumlah ni. Jadi fungsi join ni dia akan gabungkan lah ni ke dalam satu ayat dan dia akan say. Okey, ni saya cuba run tengok. Okey, selamat datang. 3 tambah 10. Hasil tambahnya ialah 13. Betul lah tu. So, dia dah join jadi satu ayat macam tu. Nampak lebih friendly sikit lah kita punya program. Okay, katakan kita, bila dah dapat jumlah ni, kita nak letak sound effect sikit. Kita nak contoh bunyi orang tepuk tangan ke kan. So, kita tengok dalam koleksi sound dia, rasanya dah ada yang bunyi tepuk tangan. Clap, ada clap. Clapping. Okay. Kita ambil yang ni. Okay. So, clapping ada kat sini kan. Kita balik ke skrip kita tadi. Bila dapat hasil ni, kita kita pergi ke sound. Play sound. Kita letak atas ni lah. Okay. Bila dah selesai tambah, play sound. Clapping. Bila kita dah add dekat sound tadi, baru dia ada dalam ni lah. So, kita ambil clapping. Kita cuba. Okay. So, betul lah tu jadilah. Okay, kat sini saya nak buat penambahan sikit. Contohnya macam ni kan, bila kita runkan kita punya program ni, last kali bila dia paparkan jawapan ni, dia akan terus tamatkan program. Tapi saya nak dia tunggu dulu dalam beberapa saat baru tamatkan program. Saya boleh letak ini untuk dekat control ni wait. So dia akan wait dulu 2 saat. Contohnya saya letak 2 saat kan. Baru lepas 2 saat baru ditamatkan program. Ataupun lagi satu saya boleh guna yang dekat loops ni. Say hello ni sama dengan macam atas ni jugalah. Say ni. So saya gantikan dia. Yang ni saya buang. Jadi dia akan paparkan jawapan 2 saat baru dia tamatkan program. Okey, sekarang saya nak buat kita punya sistem ni
dia berulang tanpa kita perlu, bila kita nak tambah 2 nombor kita tak perlu klik green ni untuk run kan. So bila dia dah tambah 2 nombor, dia paparkan jawapan, dia akan tanya semula soalan nombor pertama, nombor kedua, dan dia terus berulang lah benda tu. Untuk buat pengulangan macam tu, kita boleh pergi ke control. Macam kalau saya nak dia tanya untuk contohnya 5 kali penambahan dan dia akan tamat, saya boleh guna yang ni. Kalau saya nak ulang selamanya sampai kita sendiri yang stop program kita ni, saya ambil yang ni. Dan saya nak dia berulang di minta nombor pertama ni. Okey, letak macam tu, dia akan kurungkan keseluruhan blok tu lah. Jadi dia akan berulang di bahagian sini. Jom kita cuba run. Selamat datang. Okey, dia akan tanya soalan nombor pertama, nombor kedua, dapatkan jawapan, dan dia akan ulang semula, tanya lagi nombor. So kita akan boleh terus buat penambahan lah, tanpa perlu setiap kali nak tambah kita tak perlu run banyak kali kat sini. Okey, tu kira dah siap dah kita punya sistem. Lagi satu saya nak kongsikan ialah pasal kostum. Sebab kebetulan karakter kita ambil ni, sprites ni ada banyak kostum. Macam kita klik sprite ni, pergi ke kostum, dia ada macam tu, macam tengah fikir, macam terkejut macam tu. Jadi kita boleh tukar kostum ni di dalam menggunakan kita punya skrip tu lah. Contohnya dalam skrip ni kan, macam awal-awal saya nak AB ni macam dia akan gunakan kostum yang pertama ni. Okay, untuk tukar kostum kita pergi ke loops, switch costume. Okay, saya letak ni awal-awal sekali. AB dia akan gunakan kostum A. Kemudian masa bila minta nombor ni, dia macam fikir sikit, fikir tadi dia kostum B. Dia akan gunakan kostum B. Bila dapat jawapan, kat sini ke, kat atas ni ke, bila dapat jawapan dia akan gunakan kostum C. Kemudian dia akan berulang. Jom kita cuba run tengok. Okay, mula dia karakter macam ni, kostum macam ni. Okay, bila dia tanya dia akan tukar kostum. Bila dia dapat jawapan, dia tukar kostum. So kita boleh main-main bertukar kostum macam tu lah. Okay, saya rasa tu saja untuk projek kali ni. Mungkin benda-benda lain yang benda-benda lain ni kita cuba untuk projek akan datang lah, kita buat senario yang macam lain sikit. Okay, saya rasa tu saja untuk projek kali ni. Mungkin fungsi-fungsi lain, skrip-skrip lain ni kita akan tengok di projek akan datang lah. Kita akan cuba buat senario macam lain sikit. Untuk projek ni setakat ni saja dulu. Kalau anda minat untuk sambung projek ni nanti, jangan lupa save file ni. Kalau guna yang offline editor boleh save ke komputer. Kalau yang guna online editor boleh save ke account kita, account dekat website Scratch tu kan, macam ni kan. Macam saya apa projek yang saya nak save, saya boleh save dekat sini. Saya boleh simpan lah untuk sambung, edit ataupun untuk share dengan orang lain pun boleh. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba.